A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Tahniah semua dapat datang pada hari Minggu ni pula ya. Banyak pengorbanan ni ya. Mestilah anak cucu balik ke apa kan, terpaksa tinggal banyak urusan di rumah, tapi dapat datang demi mencari ilmu ya. Mudah-mudahan sebagaimana yang Rasulullah SAW nyatakan, bersabda dalam sebuah hadis, sesiapa yang mengikuti satu jalan kerana mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan ke syurga, insyaAllah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Okey, insyaAllah. Jadi saya diminta untuk menghuraikan berkenaan dengan idah ya, idah. Jadi sebutnya idah ya. Idah. Syada apa, orang Malaysia panggil edoh. Kelas panggil beredoh. Ya, iddah. Jadi iddah ni nama bagi satu tempoh di mana seorang perempuan tak boleh kahwin selepas berpisah dengan suami. Itu dipanggil iddah ya. Jadi sama ada berpisah itu bercerai hidup, ataupun suami meninggal dunia. Jadi maknanya selepas dia berpisah dengan suami, sama ada dia diceraikan ataupun suami meninggal dunia, dia kena tunggu satu tempoh tertentu, di mana dalam tempoh tu tak boleh kahwin. Itu dia panggil iddah. Tempoh tu dipanggil iddah. Okay? Jadi kalau untuk bercerai, iddah bercerai, kalau dia selepas dia bercerai dengan suami, bercerai ni tak kira lah sama ada cerai dengan talak 1 ke, talak 2 ke, talak 3 ke, ataupun cerai fasah ke, ataupun kolong ke, tak kira lah jenis perceraian tu. Kalau bercerai dalam keadaan suami hidup tu, dia ada 3 iddah. Ya, 3 iddah. Kira hidup kan? Cerai. Kira biasa. Ya, cerai biasa. Di cerai hidup ni dia ada macam-macam jenis kan. Ada talak 1 kan, ada talak 3, ada fasah, ada rojok. Jadi masa yang dia kena tunggu ada 3 jenis ya. Pertama, kalau ketika bercerai itu dia mengandung. Kalau ketika bercerai dia mengandung, maka iddahnya yang dia kena tunggu tak boleh kahwin tu sehingga anak lahir. Salin saja, bersih saja rahim ni daripada anak, habislah iddahnya. Habislah iddah. Okey. Itu pertama ya. Jadi tak kira lah katakan masa bercerai itu dah 9 bulan ya, tak sampai sebulan dia bersalin, habislah iddah. Sekejap je beriddahnya. Tapi kalau ditakdirkan masa bercerai itu awal mengandung, bulan pertama baru, lama lah kena tunggu sampai 9 bulan. Macam itulah. Okey, itu pertama, kalau perempuan mengandung. Yang kedua, dia tak mengandung dan dia ada haid secara regular. Ada haid secara regular. Itu kebanyakan perempuan lah kan. Ada haid secara regular, maka iddahnya 3 kali suci daripada haid. 3 kali suci. Maksudnya selepas bercerai, tunggu datang haid sekali, suci. Kemudian tunggu bulan depan, datang sekali lagi, suci. Kemudian sekali lagi datang, suci daripada haid tu, dan mandi bersih, barulah habis iddah. Maknanya 3 kali suci daripada haid. Ini bagi wanita yang tidak mengandung dan mempunyai haid yang regular.
Yang ketiga, bagi wanita yang tidak ada haid. Dia tidak ada haid. Sama ada dia masih kecil, belum datang haid lagi kan. Sebab umur minimum haid ni 9 tahun. Dah kahwin awal, 6 tahun dah kahwin katakan, 8 tahun dah bercerai, haid pun tak datang lagi. Itu satu, maknanya tak ada haid. Sama ada dia masih kecil ataupun dah menopause. Ni dah ramai menopause tu yang ada kat sini. Kan dah tak ada haid dah lah. Ataupun memang tak ada haid. Ada juga kan yang memang tak ada haid. Dari kecil memang kata ada masalah kat rahim dia, tak ada haid. Jadi yang tak ada haid ni tak kira lah kalau belum ke, dah putus ke, ataupun tak ada ke, maka iddah dia berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Bermula daripada hari dia bercerai tu, kiralah cukup 3 bulan. Macam tu. Ini untuk kalau bercerai mati. Jadi selama tempoh tu hidup ya Allah. Bismillah pula. Jadi selama tempoh tu dia tak boleh kahwin, dan adalah perbahasan tentang hukum-hukum lain ya, daripada segi sama ada dia berhak dapat nafkah, apa yang dia boleh tuntut, apa tak boleh tuntut dan sebagainya lah. Yang itu kita tak bincang hari dulu lah kan. Yang kedua yang mati, yang bercerai mati ni ada ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 234 ya, ayat 234 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan ya ayat 234 ya surah Al-Baqarah. Dan orang yang mati dari kalangan kamu, iaitu lelaki, suami, wa yazaruna azwaja, dan mereka tinggalkan isteri-isteri. Isteri itu hendaklah menunggu, iaitu beriddah selama arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi yang ini memang dah disebut dalam Al-Quran. Tak kira lah sama ada dia ada haid atau tak ada haid. Sama ada dia ada haid atau dia tak ada haid, sama ada dia masih kecil, dah dewasa, tak kira, umum. Siapa-siapa saja yang apabila suaminya meninggal dan dia tak mengandung ya, tak mengandung, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau mengandung, kalau dia masa suami meninggal tu dia mengandung, macam mana pula iddahnya? Ya, macam mana pula iddahnya? Jadi untuk yang mengandung ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Dan wanita-wanita yang mengandung, iddahnya ialah melahirkan anak. Jadi dia tengok di sini ada 2 ayat yang macam bercanggah kan, untuk yang meninggal. Satu umum, dia kata kalau meninggal isterinya kena beriddah 4 bulan 10 hari. Yang ni pula dia kata kalau siapa yang mengandung, iddahnya sampai bersalin. Jadi nak pakai yang mana? Kan kalau suami meninggal, kalau nak ikut yang suami meninggal 4 bulan 10 hari, mungkin tak bersalin lagi. Ataupun mungkin 2 malam dah bersalin, kan? Tunggu 4 bulan juga ke? Jadi kalau nak tunggu bersalin, maknanya mungkin baru meninggal seminggu dah bersalin, dah habis dah iddah tu, kan? Jadi oleh kerana ada
dua ayat yang memang khusus sebut bersalin, yang ni pula sebut 4 bulan 10 hari, maka nak ikut yang mana? Ini kita akan bincangkan lepas ni. Ada huraian, ya, ada ulasan yang diberikan oleh ulama kita. Jadi sekarang yang clear, kalau bercerai, kalau mengandung, tunggu bersalin. Tak kira lama atau singkat. Kalau meninggal, tak mengandung, maka 4 bulan 10 hari. Tapi isunya meninggal besar, mengandung, nak ikut yang mana? InsyaAllah akan diuraikan. Okey. Okey, yang mengandung, yang meninggal tadi, ya, yang tak mengandung tadi, jadi dia kena 4 bulan 10 hari, ya. Dia termasuk juga yang kena beridah 4 bulan 10 hari ni, termasuk juga yang bercerai dengan talak raj'i. Maksudnya sebelum suami ni meninggal, dia ceraikan isteri dia. Kan? Dia ceraikan isteri dia. Jadi katalah isteri dia ni beridah dengan bulan. Katalah dia dah menopause, dia beridah, kena beridah 3 bulan kan. Sebab dia diceraikan, dia cerai. Jadi contohnya dia dah bercerai, dia beridah sebulan lepas bercerai tu, dah sebulan beridah kan. Suami dia meninggal. Suami dia meninggal ketika dia sedang beridah. Iddah talak raj'i. Bukan talak bain, bukan talak 3, boleh talak 1 atau talak 2. Ini dia panggil beridah talak raj'i. Jadi sedang beridah sebulan ke 2 bulan ke, tiba-tiba suaminya meninggal. Bila meninggal, dia dalam iddah, dia kena beridah kematian. Kena beridah balik 4 bulan 10 hari. Macam isteri juga. Sebab apa tu? Sebab dia ada hak lagi daripada suami dia, nafkah semua. Sebab tu kita tak bincang pasal semua tu kan. Tapi lain kali lah kita bincang kan. Tapi nak ceritanya hukum ni beridah 14 10 hari ni merangkumi juga wanita dalam iddah. Katalah dah nak habis dah, kan? Dah 12.5 dah beridah kan. tinggal 2 minggu lagi nak habis iddah. Meninggal bapak situ, kan? Kena beridah semula 4 bulan 10 hari. Bukan start daripada awal tu, start hari mati tu. Ya, sambung lagi 4 bulan 10 hari. Maknanya yang dah lepas tu tak kira, burn je. Bukanlah kata kira daripada awal, tak. Jadi maknanya kalau suami ni apa? Okey. Ya. Okey, tadi ni yang tadi yang mengandung tadi, yang mengandung suami meninggal ketika mengandung, jadi dia nak beriddah ikut yang mana? Ya. Kalau ikut yang ayat 2, 3, 4 surah Al-Baqarah tadi 14 10 hari. Tapi untuk yang mengandung, Allah nyatakan dalam surah Al-Talaq ayat surah Al-Talaq wa ulatul ahmali ajaluhun, ayat 3, ya, ayat 3 surah Al-Talaq. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Jadi ada 2 pendapat, ya. Ada 2 pendapat. Salah satunya yang majoriti, ya, yang majoriti ulama berpendapat dia ikut
iddah mengandung. Ikut mengandung. Maknanya walaupun singkat. Walaupun singkat. Maknanya sebab Allah dah sebut khusus untuk yang mengandung ni sehingga melahirkan anak. Jadi walaupun suami meninggal, dia tak ikut 14-10 hari tu. Dia ikut melahirkan anak. Ada pendapat kedua mengatakan, ini pendapat kedua, ada dua pendapat ya. Pendapat pertama ikut melahirkan anak. Jadi maknanya kalau suami meninggal masa tu kandungan dah 9 bulan, dia tak sampai sebulan lah iddah dia habis. Walaupun suami meninggal ya. Okey, pendapat kedua dia kata ikut mana paling panjang. Mana paling panjang maksudnya kalau dia suami meninggal, dia baru je mengandung 4 bulan 10 hari tu tak bersalin lagi. Jadi kena tunggu bersalin. Jadi kalau katakan suami meninggal, dia dekat nak bersalin dah. Tinggal sebulan lagi nak bersalin. Bersalin tu tak cukup 4 bulan 10 hari lagi, tapi dah bersalin. Jadi pendapat ini kata walaupun dah bersalin, kena tunggu 4 bulan 10 hari juga. Jadi dia kata ikut mana yang lebih panjang. Lebih panjang. Jadi pendapat yang pertama tadi yang lebih kuat dan dipegang oleh majoriti ulama ya. Kerana beberapa alasan. Yang pertamanya sebab Allah dah sebut orang mengandung sampai dia bersalin. Allah tak kata kecuali kalau suami meninggal kena 14-10 hari. Jadi maknanya itu umum, tak kira sama ada pendek atau panjang, dah bersalin, kenalah ikut iddah yang Allah dah sebut. Kecuali kecuali kalau dia mengandung tu bukan dengan suami dia yang meninggal. Bukan dengan suami dia yang meninggal. Maknanya dia mengandung anak orang lain. Macam mana tu? Contohnya suami dia tinggal lama dah. Kan tak bersama dengan dia. Dia tak cerai tapi tak bersama dengannya dah lama. Ulama dia letak tempoh 4 tahun. Tapi kalau kata setahun pun tak mungkin nak mengandung kan. Kalau wallah alam itu tempoh tu lain kali lah cerita nak bahaskan. Tapi maknanya contohnya kalau dia mengandungkan dengan lelaki lain, maka dia tak ikut tu. Walaupun dia dah bersalin, dia kena beriddah 4 bulan 10 hari juga. Contohnya suami dia dah tinggal lama ataupun suami dia yang masih pucuk kan, dia tak boleh nak bersama. Ataupun katalah dia dah terlantar lama kan, terlantar lama, tahun dah. Maknanya tak mungkin untuk dia mengadakan hubungan tu. Tapi tengok dia mengandung, jadi suami dia meninggal, sekejap dia pun bersalin, tak habis iddah dia. Dia kena 4 bulan 10 hari juga. Macam tu. Jadi kalau dah confirm dia mengandung dengan suami dia, tak ada kata elemen ataupun situasi yang menunjukkan dia tak berhubungan dengan suami itu, itu kira 14 hari bersalin lah ya. Jadi antara hujah yang mengukuhkan pendapat ini ialah hadis sahih daripada yang diriwayatkan antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni pernah dengar tak nama dia? Siapa dia Ummu Salamah ni? Pernah dengar kan? Nama Ummu Salamah pernah kan? Nama siapa Ummu Salamah ni? Ya? Siapa kenal Ummu Salamah ni? Kat tangan. Ya? Apa dia? Ya? Ada menjawab ke? Isteri Nabi. Ya, betul lah. Pandai, alhamdulillah. Jadi Ummu Salamah ni salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira ummul mukminin lah.
sama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sudah kenal sangat lah kan. Sebut Aisyah, Khadijah tu tahulah semua kan. Ustazah minta maaf. Dia orang minta bring them to on the video. Ada yang masuk ni, dia orang tak dapat masuk video yang dekat ni. Dalam Ustazah punya ni. Ada yang minta masukkan dalam, dia orang nak tengok watch the video kan. Ada seorang je yang watching, yang lain tu nak masuk tapi tak dapat. Macam ni? Tak faham. Tengok macam tak faham. Tak apalah. Terus maaf ya Ustazah. tak faham. Okey. Tak apa Ustazah. Okey, Ummu Salamah ya, salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah menceritakan ada seorang wanita daripada kabilah Aslam. Nama dia Subai'ah. Suaminya meninggal ketika dia sedang mengandung. Masa dia mengandung tu, dia dipinang oleh seorang lelaki, Abu As-Sanabil. Kemudian Abu As-Sanabil, tapi dia enggan, dia tak habis iddah lagi kan masa mengandung. Kemudian dia tak lama kemudian dia kata dalam 10 hari 10 malam dia kata dia bersalin kan. Maknanya tak lama selepas suami dia meninggal, dia kata lebih kurang dalam 10 hari suami dia Allah sasu-sasu ya. Dia bersalin. Ya, dia bersalin. Kemudian dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin untuk kahwin. Dah bersalin ni. Dia minta izin untuk kahwin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inkihi, kahwinlah." Maknanya baru je meninggal dan dia bersalin dalam tempoh lebih kurang 10 hari selepas suami dia meninggal tu. Orang ni dah pinang. Dia minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kahwin. Jadi maknanya dah habis iddah lah tu. Takkanlah kalau tak habis iddah Nabi suruh kahwin kan. Itu menunjukkan walaupun suaminya meninggal tak cukup lagi 14 hari sebab dia suami meninggal ketika dia mengandung, maka iddahnya ikut iddah orang yang mengandung. Dan dalam riwayat lain dia sebut Subai'ah ni dia bersalin selepas beberapa malam suaminya meninggal. Kemudian dia datang jumpa Nabi minta izin untuk berkahwin, maka Nabi izinkan. Jadi kesimpulannya dia tak perlu tunggu 4 bulan 10 hari. Okey. Habislah tempoh ya. Jadi kesimpulannya kalau suami meninggal dunia, isterinya tidak mengandung, maka iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Kalau isteri mengandung, iddahnya selepas melahirkan anak. Tak kira cukup 4 bulan atau tidak cukup. Seterusnya bab buku ni dia cerita panjang lebar semua. Jadi Ustazah kena tanda-tanda kat mana nak ambil ya. Okey, yang kedua, isu kedua ialah tentang menetap di rumah. Kan menetap di rumah. Inilah banyak isu ni. Kan menetap di rumah. Apa makna menetap di rumah tu? Ya, menetap di rumah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1. Ya, surah At-Talaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi
idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Okey, jadi Allah berfirman, maksud dia lebih kurang ya, wahai Nabi, jika kamu ceraikan isteri maka ceraikanlah mengikut iddahnya dan hitunglah iddah, takutlah kepada Allah Tuhanmu. Jadi Allah sebut sini la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu, iaitu para suami, memerintahkan isteri keluar dari rumah mereka. Rumah mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah isteri-isteri itu keluar dari rumah mereka. Kecuali isteri-isteri itu melakukan kejahatan, kemungkaran. Jadi ayat ini menunjukkan haram mengeluarkan. Apa maksud mengeluarkan ni? Maknanya memerintahkan isteri supaya keluar dari rumah. Tak bagi dia duduk rumah yang dia duduk ketika bersama. Itu makna jangan keluarkan. Bukanlah kata dia tak boleh nak keluar dari rumah, pergi pasar ke apa. Maksud jangan keluarkan ni maknanya jangan halau lah. Jangan suruh dia pindah. Maknanya benarkan dia duduk di situ selama beriddah. Dan dia pun tak boleh keluar. Dua-dua tak boleh. Maknanya kalau dia minta izin nak keluar pun, suami tak boleh izin. Dia minta izin nak pindah, nak tak nak duduk dah dengan rumah ni, tak boleh. Sebab ini ketetapan Allah. Jadi suami haram ya, bertindak menyuruh isterinya keluar. Dan isterinya juga haram saja-saja nak keluar. Kan kalau kita dengar cerita kan, keluar kau dari rumah, keluar kau. Itu memang jelas tak faham hukum lah tu. Jadi maknanya kalau suami perintahkan suruh keluar pun dia tak boleh keluar. Itu hak dia yang Allah dah tetapkan. Dan dia pun kalau dia nak keluar, dia minta izin, suami izin pun dua-dua salah. Tu. Jadi hukum ini bukan sahaja untuk yang kematian. Yang bercerai hidup pun dua-duanya dia ada beza sikit lah. Yang bercerai hidup dengan bercerai mati ni. Jadi orang yang diceraikan maknanya dia kena duduk di rumah tu. Jadi orang yang beriddah talak rajim ni talak 1, talak 2 ni, dia kata tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa isteri yang ditalak rajim itu dia wajib duduk di rumah tu dan tidak boleh keluar. Dan suaminya pun tak boleh nak suruh dia keluar. Ya? Okey. Itu maksudnya. Tapi kalau talak bain, talak 3, ya. Tadi kalau talak raj'i ya, talak raj'i maknanya dia tak boleh keluar dan suami dia tak boleh halau keluar. Kalau talak bain pun dia tak boleh keluar. Cumanya beza kalau talak raj'i itu dia berhak dapat nafkah, makan minum. Macam isteri lagi ya. Tapi yang talak bain ni dia cuma boleh duduk kat situ tapi dia tak berhak dapat nafkah. Bain. Bain. Okey. Kemudian kalau mati. Ya. Tadi dua tadi talak hidup kan, cerai hidup. Jadi cerai hidup raj'i, talak raj'i, dia kena duduk kat situ, dia berhak untuk dapat nafkah, makan minum. Yang talak bain
talak 3 tadi, dia berhak duduk kat situ tapi dia tak berhak dapat nafkah. Kecuali dia mengandung. Dia mengandung, dia berhak dapat nafkah. Sebab dia mengandung anak suami dia tu kan. Okey, kalau bercerai, kalau meninggal, ya, sekarang ni sebab kita nak fokus kepada meninggal. Ada soalan? Ada soalan Ustazah. Boleh tak Ustazah tolong definisikan balik talak raji'i dengan talak bain? Okey, talak raji'i tu kalau menurut kefahaman saya suami meninggal ketika bukan meninggal, ini talak hidup, cerai hidup. Cerai hidup. Raji'i ni untuk talak 1 dan talak 2. Talak 2. Raji'i ni maknanya cerai yang dia boleh rujuk balik. Itu dipanggil raji'i. Raji'i, yang kedua talak bain ni maknanya tak boleh rujuk dah. Dah 3 kali dah kena putus. Beza. Hidup, cerai hidup. Sekarang kita nak cerita tentang bercerai mati ni, tentang duduk rumah ni. Ya, duduk rumah tu. Yang dia kata orang yang kematian suami, dia kena duduk di rumah yang dia duduk ketika suami dia meninggal. Ketika suami dia meninggal. Yes. Jadi masa suami dia meninggal tu dia duduk mana? Di balik mak mertua. Suami sakit kan? Nak sakit, nak duduk dengan mak dia. Balik duduk mak suami. Mak suami meninggal di situ. Ya, meninggal di situ. Jadi isteri kena duduk di situ. Duduk di rumah tempat suami dia meninggal. Duduklah rumah mak tua tu. 4 bulan 10 hari. Jadi ada hadis ya. Ada hadis wanita zaman Nabi SAW, suami dia mati syahid. Ya, suami dia mati syahid. Jadi dia datang jumpa Rasulullah SAW untuk beriddah di rumah keluarga dia. Jadi nama wanita ni Furai'ah, ya, Furai'ah. Maka Nabi SAW bersabda, dia kata, duduklah di rumah yang kamu terima berita kematian suami sehingga sampai iddah, sampai cukup iddah. Jadi maknanya suami dia bukan mati di rumah mak mertua dia tu kan, suami dia syahid di dalam peperangan. Jadi masa tu memang masa dia berkahwin tu memang dia duduk dengan suami dia rumah mak mertua dia. Jadi dia menerima khabar kematian suami ketika dia berada di rumah mak mertua dia. Jadi dah dengar cerita suami dia syahid ni, dia jumpa Rasulullah SAW, dia minta izin nak balik berdah rumah mak dia, keluarga dia. Tapi Nabi kata duduk di rumah ketika kamu menerima khabar kematian suami kamu sehingga habis iddah. Maka dia berkata, aku pun beriddah selama 4 bulan 10 hari di rumah mak mertua tu. Boleh ya? Jadi apa dia? Dalam ayat tadi Allah sebut la tukhrijuhunna min buyutihinna, kan, jangan kamu keluarkan ataupun halau mereka keluar daripada rumah mereka. Jadi maksud rumah mereka di sini ialah, ya, okey.
Oh, ni kita tak sampai lagi. Ini kita baru bincang tempat tinggal. Yelah, kalau tempat tinggal macam dia yang macam mak dia perang ataupun dia duduk rumah mak mertua, meninggal di rumah mak mertua, tapi dia bekerja. Okey, nanti kita bincang. Tak sampai lagi. Jadi hukum asalnya dia kena tinggal di rumah tempat suaminya meninggal ataupun rumah dia berada ketika dapat khabar suaminya meninggal. Tak semestinya rumah dia ke rumah milik siapa Kalau rumah meninggal rumah orang lain, nanti kita akan bincang. Kita ambil yang asal dulu. Hukum asalnya katakan dia masa tu duduk hotel kan. Itu nak tanya. Ada jatuh kat hotel kan meninggal. Nak duduk hotel 14 hari power. Jadi kita ambil asal dulu. Jadi perkara kata pengecualian yang berlaku tu dia ada hukum dia. InsyaAllah. Jadi basicnya begitu ya. Dia kena duduk di rumah tempat suaminya meninggal atau tempat dia beri. Okey. Hukum mengubah tempat tinggal kerana keperluan. masuk kan ni. Ni maksudnya puan belakang tadi tanya kerja ke tak kerja tadi kan. Jadi hukum asalnya begitu ya, faham yang asal dulu. Kemudian barulah masuk isu mengubah tempat tinggal kerana keperluan. Dia kata sekiranya ada masalah pada rumah yang disebut tadi, rumah tempat suami meninggal ke rumah tempat dia duduk asal pun kan, sekiranya ada masalah, adakah harus bagi wanita yang beriddah ni berpindah ke rumah lain untuk menghabiskan iddahnya kalau ada masalah ya? Jadi ya, jawapannya ya, sekiranya terdapat keperluan darurat ke hajat ke, maka harus baginya berpindah ke rumah lain. Jadi apakah antara keperluan? Contoh-contoh yang disebut oleh fuqaha. Jadi asasnya ada keperluan. Ya, ada keperluan. Jadi ini dia sebut beberapa contoh yang dia boleh fikir zaman tu kan, zaman kitab ditulis. Jadi maknanya kita boleh kiaslah kepada keperluan zaman sekarang yang mana mungkin dia tak terfikir dulu. Tapi asasnya memang tak boleh nak duduk. Kan, ada keperluan, hajat dia kata, darurat atau hajat. Hajat ni maknanya keperluan, bukan hajat macam kita sebut saya ada hajat tu, bukan ya. Keperluan yang kita tak boleh elak kan. Dia kata dia boleh pindah daripada tempat tinggal yang dia sepatutnya beriddah tu kerana, ni contoh ya, takut runtuh. Rumah tu dah teruk sangat dah, tak sesuai nak duduk, takut runtuh, ataupun tenggelam, kata rumah tepi pantai kan, dah terhakis ke apa, ataupun membahayakan diri atau keluarga atau harta. Ini contoh rumah dah tak sesuai untuk didiami. Okey, membahayakan diri atau harta atau orang jahat sekitar. Katalah rumah tu terpencil kan, suami dah tak ada kan, duduk seorang, anak kecil ke apa, orang sekitar pula tak boleh nak harap kan. Jadi kalau duduk juga berbahaya pada diri dan harta atau keluarga. Ada satu kisah zaman Nabi SAW. Seorang wanita bernama Fatimah binti Qais.
Ingat ke nama-nama tadi, ingat tak? Nama. Ada nama Subai'ah, ada nama Furai'ah, kan? Ini nama yang familiar lah, Fatimah Fatimah binti Qais. Jadi Fatimah binti Qais ni, dia duduk di satu tempat yang dia kata menakutkan. Mungkin rumah tu terpencil. Kan, rumah tu terpencil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dia pindah. Dia ni tak ada keluarga. Jadi dia pindah ke rumah seorang sahabat yang buta. Jadi sahabat yang buta ni dia duduk dengan mak dia. Jadi sebab sahabat tu tak boleh buta kan, jadi Fatimah agak bebas lah duduk di rumah tu. Sebab tak payahlah nak jaga aurat sepanjang masa kan. Tinggal Rasulullah izinkan dia pindah duduk situ. Sebab apa? Sebab tempat tinggal dia tu dia kata agak menakutkan. Mungkin ialah pada orang asing kita mungkin agak tercorok ke apa kan. Jadi dia kata ini hadis riwayat Abu Daud. Atau contoh lagi yang menyebabkan dia boleh pindah ni, dia kata mungkin dia kata tak diganggu oleh jiran. Diganggu oleh jiran. Sampai dia rasa tak larat lah kan. Jadi jadi itu antara sebab-sebab yang membolehkan pindah daripada rumah yang sepatutnya dia berpindah. Ya? Rumah itu dah tak sesuai nak duduk, ataupun tak sesuai dari segi rumah tu sendiri, ataupun persekitaran yang membahayakan. Apabila katakan dia kata kalau wanita itu wajib beriddah sedangkan dia berada di luar. Tadi kita kata kat hotel, kat dilakan. Kan dia berada di luar. Jadi sekiranya dia berada di luar, maknanya ialah mungkin dia musafir ke kan. Sekarang kan orang perempuan dia aktif kan, buat bisnes ke apa. Jadi ketika di luar dia dengar kematian suami, maka dia kena segera pulang. Kan, segera pulang. Jadi tak boleh nak habiskan kerja. Itulah kalau kalaulah orang kata apa, boleh tinggal lah. Tapi dia kata misalnya kalau dia pergi haji, kan, masa tu dia pergi haji ke ataupun pergi umrah ke, kalaulah dia keluar pergi haji atau umrah atau bisnes, atau ada hajat apa-apa dengan izin suami, kemudian tengah jalan suami meninggal, dia kena beriddah lah tu kan. Jadi dia ada pilihan, maknanya dia boleh teruskan ataupun dia boleh balik. Kan, dia boleh teruskan perjalanan kalau dia nak balik menyusahkan. Misalnya dia kata dah jauh sangat, katakan kalau nak pergi umrah tu dah sampai Jeddah dah, kan. Lepas tu nanti tak ada kawan, kan, terputus dengan kawan. Yang afdalnya kalau dia boleh balik, dia balik. Tapi sekiranya nak balik itu banyak masalah. Katalah ialah sekarang, masa dulu dibayangkan dia naik
ke apa kan, nak balik seorang-seorang lakukan. Jadi kalau sekarang kalau nak balik seorang naik flight tu tak ada masalah kan. Tapi kalau haji nanti menyebabkan orang kata apa, ya hilang peluang untuk tunai haji kan. Nak balik pun mungkin kosnya nak tambah balik ya, sebab dia bayar tiket pergi balik. Jadi kalau dalam keadaan itu dia boleh teruskan. Tapi kalau katakan belum berangkat lagi, itu tak kena batalkan lah. Misalnya katalah dah tengah siap-siap pergi airport, dah check in dah, dapat berita, tu tak boleh pergi lah, sebab dia tak pergi lagi. Okey. Ini dalam keadaan kalau dia mati tu dia di rumah. Kan, jadi maknanya tak adalah kena duduk kat situ, duduk hotel itu kan. Balik berindah di tempat yang sepatutnya. Okey. Selesai tempat tinggal ya. Jadi tempat tinggal pada asalnya di rumah yang suami dia meninggal. Okey. Jadi sekarang isu seterusnya ialah keluar kerana hajat. Nak keluar rumah ni, bukan nak pindah. Ni bab nak keluar. Jadi dia kata harus orang yang sedang beriddah di rumah iddah tu dia boleh pindah ke rumah lain kalau ada keperluan tadi ya. Keperluan tadi ataupun dia keluar untuk menunaikan sesuatu hajat, kemudian balik semula duduk rumah tu, semuanya harus ya, semuanya harus. Jadi dia bawa beberapa kisah yang berlaku di sini untuk menunjukkan keharusan wanita yang sedang beriddah ini sama ada pindah ataupun keluar dan balik semula. Pertama daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kisah yang sama tadilah, Fatimah binti Qais ya. Dia kata dia datang jumpa Nabi SAW, meminta izin untuk pindah. Jadi Nabi suruh pindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum tadi. Jadi dalam menguraikan hadis ini, Imam An-Nawawi menyebut bahawa Nabi SAW membenarkan Fatimah dipindah sebab ada keuzuran, ada alasan, ada keperluan. Tadi kita sebut dia duduk rumah yang terpencil kan, menakutkan. Kata Imam An-Nawawi, boleh jadi juga dia tak boleh duduk kerana masalah dengan ipar. Maknanya dia didera ke, disakiti ke, tak tahan kan. Ada tak berlaku? Ada. Kan? Jadi kalau dalam keadaan tu dahlah sedih, suami baru meninggal, duduk pula kena kena kutuk, kena sakiti apa semua. Jadi itu pun boleh dipindah. Ataupun ialah lain-lain lah. Ini contoh yang Imam An-Nawawi sebut ya. Tapi kalau tak ada alasan itu, tak bolehlah sepatutnya dia duduk di situ, sebab itu yang asal yang Allah dah sebut. Okey. Itu kisah pertama yang Nabi izin pindah-pindah ya. Kemudian yang kedua, daripada Abi Az-Zubair. Dia kata dia mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan, Jabir bin Abdullah berkata,
mak saudaraku diceraikan. Ini bab tentang dia bercerai bukan mati. Kemudian dia nak dia nak pergi petik buah kurma dia. Kan? Jadi mak saudara Jabir ni dia dalam iddah diceraikan oleh suami dia. Kemudian dia nak pergi ke kebun kurma dia. Kan, nak buat kerja kat kebun kurma dia. Jadi dia dilarang oleh seorang lelaki daripada keluar rumah. Dia jumpa orang, dia kata, apa engkau keluar rumah ni? Engkau kan dalam iddah. Macam tu. Jadi dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Nabi SAW, bertanya, boleh tak dia nak pergi ke kebun? Di kebun kurma dia. Nak buat apa-apalah kat kebun tu. Nabi kata, pergilah petik kurma kamu. Boleh jadi kamu boleh bersedekah dengan buah tu, ataupun kamu buat yang ma'ruf. Jadi kata Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan wanita yang dalam iddah boleh keluar kerana hajat, nak buat kerja. Ya, jadi dia kata walaupun cerita ini tentang wanita yang diceraikan, tapi dia kata di sisi ulama begitu juga kalau dia berada dalam iddah kematian. Ya, jadi kisah ini kisah yang berkaitan dengan iddah bercerai. Tapi ulama kata dia menunjukkan bahawa wanita dalam beriddah tu boleh keluar untuk buat kerja, walaupun iddah kematian. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Mujahid. Dia kata ketika peperangan Uhud, ramai sahabat syahid dalam peperangan Uhud, ramai yang syahid. Jadi isteri-isteri yang mereka tinggalkan ni, mereka tinggal berjiran. Ya, isteri-isteri ni berjiran, sama-sama syahid lah kan. Di jiran-jiran ni, maka mereka datang, isteri-isteri yang suami syahid ni datang bertemu Nabi SAW. Jadi mereka berkata kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna nastauhishu billail, apa Nabi tu inda ihdana, fa idza asbahna tabaddadna ila buyutina. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami rasa sunyi sangat waktu malam. Boleh tak kami tidur di rumah salah seorang daripada kami, kumpul tu tidur satu rumah. Apabila pagi kami balik. Diminta izin nak kumpul tidur sebuah rumah ramai-ramai tu. Jadi apa Rasulullah SAW jawab? Waqala Nabi SAW, tahaddathna inda ihdakunna ma badalakunna, fa iza aradtunna naum falta'ud kullu ra'atin minkunna ila baitiha. Nabi kata, pergi boraklah. Tahaddathna tu maknanya cakap-cakap. Kita kata boraklah, senang cerita kan. Di sisi salah seorang kamu, apa saja nak borak, lama mana nak borak, boraklah. Pergilah kat rumah siapa-siapa, buatlah kan, nak masak sama-sama, nak buat kerja sama-sama semua tu kan. Bila kamu nak tidur, maka baliklah setiap orang kamu ke tempat tinggal masing-masing. Jadi Nabi tak bagi bermalam. Mereka minta izin nak tidur kan sama-sama, Nabi tak bagi. Tapi Nabi cadangkan pergi. Nak buat apa? Ya, nak buat projek apa siang-siang tu, nak hilangkan sunyi tu. Pergilah duduk rumah siapa-siapa. Ini sekumpulan balu kan? Balu kan? Sekumpulan balu. Ya. Balu kan? Ya, suami syahid kan? Ini yang meninggal ya. Jadi maknanya Nabi kata, kamu pergilah duduk
nak buat apa kan, apa projek nak buat. Nak jual kuih, nak derma untuk Palestin ke apa sekarang kan, buat projek apa. Ya, buatlah. Sekarang nak bagi derma kan. Sekarang bukan derma sebenarnya Palestin tu. Jihad kan. Jihad. Kalau kita rasa derma ikut suka kita, nak bagi ke tak nak bagi kan. Kena niat jihad. Ya. Niat jihad. Maknanya bila nak bagi tu, ya Allah minta, ya Allah terimalah ini sebagai jihad hartaku. Jihad hartaku untuk membebaskan Palestin, membebaskan Masjid Al-Aqsa. Biar kita ada saham, walaupun sikit kan. Kita kata saham kita ni hanya untuk sebotol air ke kan, tapi ada saham. Jangan tak ada langsung. Kan? Kena sebut jihad lah ya. Kita niat, niat dengan Allah lah, minta tolong Allah terima kan. Kita tak ada sumpah lah, kumpul ramai-ramai buat lah projek apa-apa kan. Jual apa, apa-apalah, carilah. Kita kata, alah tak ada lah nak bagi kan. Jadi kita cari kan, usahakan juga untuk kita beri itu sebagai jihad kita. Okey, jadi maknanya kesimpulan daripada kisah sahabiat ni, mereka semua kehilangan suami syahid dalam perang Uhud. Mereka minta izin dengan Rasulullah SAW untuk bermalam di salah sebuah rumah kawan-kawan, tapi Rasulullah tak benarkan bermalam. Kalau siang boleh, sampai malam pun tak apa, tapi bila waktu nak tidur balik. Jangan tengah malam sangat dia takut kan balik. Itu tengok suasana lah kan. Kata yang pentingnya Rasulullah SAW suruh balik tidur di rumah masing-masing. Okey. Jadi dia kata dipahami daripada hadis ini bahawa alasan ataupun keuzuran untuk membenarkan wanita yang dalam iddah ni keluar daripada rumah bukan hanya dilihat dari aspek keperluan kebendaan. Maknanya nak cari kerja sebab untuk menunaikan keperluan kebendaan. Kan tak ada orang nak tolong beli barang ke apa. Bukan setakat itu alasan dia. Tapi dia kata merangkumi keuzuran kejiwaan seperti rasa sunyi. Rasa sunyi ni boleh buat stres kan. Sekarang ni orang panggil apa? Anxiety. Sekarang teruk dia sakit kan? Sakit stres. Seperti dia kata sunyi tinggal di rumah. Sebagaimana jelas daripada alasan wanita-wanita ni, balu-balu ni. Jadi menunjukkan bahawa mereka rasa sunyi tinggal di rumah dan mereka minta izin dengan Rasulullah SAW untuk duduk dengan sahabat-sahabat yang sama senasib. Tapi Rasulullah membenarkan mereka keluar waktu siang. Okey. Jadi dia kata daripada situ para fuqaha menyebut bahawa harus bagi wanita-wanita yang berada dalam iddah untuk keluar sama ada siang atau malam kerana keperluan, sama ada kerana takutkan oleh struktur rumah ataupun kerana disakiti oleh jiran-jiran. Jadi dia kata kat sini bagi wanita yang berada dalam iddah kematian okey. Kalau iddah raja'i tadi, dia berhak dapat nafkah kan? Dia berhak dapat nafkah. Tapi kalau iddah mati ni, dia tak ada nafkah dah. Kan? Iddah mati ni dia tak ada nafkah sebab suami dia dah mati. Macam mana kita nak kata wajib suami bagi nafkah? Sebab dia dah mati.
Ha? Oh, masa ni dia tak ada cerita pasal pencen. Yang tu rezeki sekarang lah kan. Jadi tak tahulah pencen ni pun tak semua cukup kan. Mungkin ada yang tak cukup kan. Wallahu alam. Tapi yang dia cerita kat sini, yang tak ada nafkah lah. Maknanya artinya tak ada nafkah daripada suami. Jadi dia kata wanita yang beriddah dalam keadaan dia tak dapat nafkah, maka dia boleh keluar siang dan sama ada malam ke untuk memenuhi keperluannya. Maknanya kalau dia terpaksa bekerja, dia kena kerja, maka dia boleh keluar. Tadilah contohnya yang seorang wanita yang minta izin nak pergi ke kebun dia tu, rumah dia. Okey. Seterusnya tentang ihdad, ya, ihdad. Ihdad tahu ihdad? Tak tahu. Ihdad ni berkabung. Oh, satu lagi tentang wanita bekerja tadi. Ni, sebelum masuk berkabung, Jadi kalaulah yang beriddah tadi dia bekerja, dia kata, dia bekerja. Jadi adakah dia harus keluar rumah untuk menjalankan kerjanya? Jadi jawapannya ya. Kalau dia iddah kematian, maka para fuqaha menyebut dia harus keluar rumah untuk menjalankan urusan kerjanya. Kalaupun kata dia kerja malam, dia kata, contohnya dia kata, kalau orang tu dia kerja malam kerana tabiat kerja dia memang waktu malam, ataupun dia kerja shift, kan? Macam kerja apa, jururawat kan, dia buat contoh kat sini kerja malam tu, contoh dia yang menyusukan anak orang. Kan, katalah mak dia kerja nurse kan, jadi dia ambil upah menyusu, mak dia kerja malam, dia nak kena pergi menyusukan budak tu waktu malam tu dia. Maknanya contoh yang dia bawa lah. Jadi maksudnya di sini, walaupun dalam iddah kematian, dia boleh keluar untuk cari nafkah, untuk kerja walaupun malam. Sekiranya tabiat kerja itu waktu malam. Itulah cerita dia ni. Okey, barulah nak masuk bab dia panggil ihdad. Ya, ihdad. Ihdad, Nak tanya sikit. Sekarang ni banyakkannya suami dah meninggal kan. Jadi dalam tempoh iddah tu ada masa yang terluang macam ni, Ustazah kata boleh keluar kan. Kalau pergi belajar boleh tak? Kalau kita faham daripada kisah ni, kan wanita ni keluar pergi tanya Rasulullah SAW, kan? Dia belajarlah tu kan. Boleh masuk, termasuklah. Ya. Sebab dia kata tadi keperluan bukan sahaja sudut material, kan, tapi juga dari sudut kejiwaan, kan, nak hilang sunyi, kan, belajar kan untuk ilmu, kan. Kan mereka kan keluar pergi tanya Nabi kan, sebab tak tahu. Wallahu alam lah, itu saya nampak daripada kisah tu lah, kan. Okey. Yang terakhir yang berkaitan dengan bukan terakhir lagi, dengan ihdad dia panggil. Ihdad ni apa? Berkabung. Apa makna berkabung? Ya. Apa makna berkabung? Apa makna berkabung? Ialah meninggalkan, meninggalkan perhiasan dan wangian. Itu makna berkabung. Maknanya dia tak boleh pakai wangi-wangian
dan wangi-wangian dan tidak boleh pakai perhiasan. Perhiasan ni sama ada pada badan, maksud badan ni make up. Perhiasan pada badan ni, pakai baju celak, pakai inai, pakai lipstick, itu perhiasan pada badan. Dan juga ni barang kemas, cincin, gelang, sumbang, rantai, semualah. Dan juga pada pakaian. Ya, pakaian. Ini pakaian ni dia kata pakaian yang memang dibuat untuk hiasan. Macam contohnya lah, kalau bunga-bunga tu kan untuk perhiasan tak boleh. Pakaian warna-warni yang nampak hias tu lah. Kan yang cerah-cerah. jadi pakaian memang tak ada perhiasan lah. Tapi kalau biasa je, macam kata walaupun berwarna-warni, tapi dia bukan perhiasan pun, memang dah jenis dia macam tu. Itu tidak dikira perhiasan. Katakan kalau ada bunga tapi tambah dah pula dengan ni malik, kalau macam tu kan kira dah masuk perhiasan lah. Jadi tak semestinya mesti hitam ke putih ke, tak boleh hijau kuning ke kan. Kalau dah, yang penting tidak menyerlahkan perhiasan. Kalau tudung ni kosong je lah kan, tak adalah nak tambah bunga ke apa macam tu. Itu maksud dia. Ya. Itulah dia kata warna ni kalau memang menyerlahkan sebagai satu perhiasan tu tak boleh. Bukan tak boleh warna langsung, tapi warna yang orang kata biasalah, orang tak nampak macam perhiasan pun kan. Macam tu. Susah juga nak. Macam baju keduri kahwin kan tak sama dengan baju kita pergi biasa-biasa. Baju keduri kahwin tu boleh kan? Tak boleh dah lah. Kan macam tu kan. Dah hitam dah tu, tapi kan mana-mana lagi. Tapi pakailah macam tu. Jadi maknanya ihdat ini dia panggil ihdat ya. Ihdat ni wajib selama 4 bulan 10 hari. Sama ada dalam rumah atau luar rumah. Jadi nak keluar pun tak boleh, di dalam rumah pun tak boleh. Okey. Dia dua perkara ya. Dia sebut ihdat, maknanya meninggalkan wangian dan perhiasan. Jadi minyak wangi, perfume semua tak boleh pakai. Ya, tak boleh pakai. Kecuali untuk hilangkan bau badan. Apa? Hilangkan bau badan apa? Dia kata kalau wangian ni sama dengan bahasa pergi haji tu. Seerang. Kan kalau muka ni pakai apa nak lindung cahaya matahari dekat tu, itu boleh lah kan, dia bukan perhiasan. Itu macam satu protection kan. Tapi yang ada color-color tu, sini ke sini ke sini ke, tak boleh. Celak ke apa tak boleh. Ya. Okey. Jadi dia hanya wajib ke atas wanita yang kematian suami. Kalau untuk kematian orang lain tak boleh, kecuali dibenarkan 3 hari sahaja. Kalau wanita ni kan, katalah ayah meninggal, sedih sangat tu, dia nak berkabung, dia dibenarkan 3 hari saja. Boleh juga nak berkabung, tapi tak boleh lebih 3 hari. Tapi kalau untuk suami itulah 4 bulan 10 hari. Jadi maknanya dia meninggalkan tu semua tu ibadah lah. Kita pun tak tahu kenapa hikmah dia sebenar kan. Sebab ini telah diwajibkan begitu. Daripada apa ni, Ummu Salamah juga meriwayatkan bahawa seorang perempuan datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, inna binati tufiya anha zawjuha wa qad ishtakat 'ainuha
afanat hiluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Jadi seorang perempuan ni dia datang jumpa Rasulullah, dia kata anak saya ni baru kematian suami. Jadi dia sakit mata. Jadi boleh tak nak letak celak? Kan celak tu salah satu fungsi dia. Ubat-ubat. Jadi boleh tak Nabi kata tak? Nabi tak benarkan. Cari ubat mata lain lah. Sebab celak tu pun nampak biasa. 2 atau 3 kali Nabi sebut begitu. Nabi kata tak lama, 4 bulan 10 hari je. Jadi dia kata masa jahiliah dulu sampai setahun. Okey. Jadi itu antara dalil yang menunjukkan wajib berihdad. Wajib berihdad. Jadi kalau yang cerai hidup ni tak ada ihdad ya, tak ada berkabung. Tak kira lah talak bain ke talak rajai ke, tak ada berkabung. Isu seterusnya ialah isu nafkah untuk wanita yang beriddah kematian. Ya. Nafkah dia kata wanita yang dalam iddah kematian dia berhak untuk dapat tempat tinggal. Ya, dapat tempat tinggal. Adapun nafkah, makanan, pakaian, maka dia tidak berhak. Ya, tidak berhak. Alasannya ialah Nabi SAW memerintahkan Furai'ah binti Malik radhiyallahu anha apabila suaminya meninggal supaya tinggal di rumah suaminya sampai habis iddah. Maknanya dia berhak duduk tempat tinggal tu. Jadi dia beriddah di rumah suaminya selama 4 bulan 10 hari. Okey. Dan alasan kenapa tak wajib nafkah makanan, pakaian dan sebagainya, kerana harta suami itu dah jadi milik waris kan. Tak boleh. Jadi dia kata dia tidak berhak untuk dapat nafkah kalau dia tidak mengandung. Ya, kerana hubungan perkahwinannya telah putus dan harta suaminya dah jadi milik waris, jadi maknanya tidak boleh usik lagi lah harta suami. Tak boleh ambil lah daripada harta suami untuk beri nafkah. Tapi dia dapat habuan daripada pusaka tu kan. Okey. Jadi tempat tinggal sebab Nabi SAW sendiri tempat tinggal mengizinkan memerintahkan Furai'ah tadi supaya tinggal di rumah suaminya. Tapi dia kata walau bagaimanapun sekiranya suami dia tak ada rumah, dia termasuk juga rumah suami ni, dia kata rumah milik suami ataupun rumah sewa yang suami dah bayar. Kan, katalah dia sebelum dia meninggal dia dah bayar rumah tu beberapa bulan ke depan kan. Jadi maknanya selagi mana tak habis tempoh dia bayar sewa tu, jadi isteri tu berhaklah duduk di situ. Tapi sekiranya dia kata sekiranya rumah tu rumah sewa, tapi tuan dia tak nak benarkan lagi tinggal di situ,
sekiranya suami dia apa ni dia boleh pindah mana yang dia pergilah. Tapi dia tak berhak lagi nak minta sewa daripada harta suami dia. Jadi maknanya dia boleh sewa mana-mana yang dia boleh, dia dah boleh duduk. Macam ya, jadi sebab apa? Sebab dia cuma ada berhak duduk sekiranya itu rumah suami dia ataupun rumah yang suami dia dah bayar sewa. Tapi kalau suami dia tak bayar dan dia tuan rumah tak nak bagi ataupun dia sendiri tak mampu nak bayar rumah sewa tu, maka dia tak berhak nak menuntut sewa daripada harta peninggalan suami. Okey. Last sekali. Okey. Jadi last sekali pasal rumah jugalah. Jadi dia kata sekiranya suami yang meninggal tu suami meninggalkan rumah yang isterinya dia duduk bersama suami dia, maka dia boleh habiskan iddahnya di situ. Kalau suami dia tinggalkan, kalau suami dia tak tinggalkan rumah tapi dia tinggalkan harta, ya harta, main duit ke apa, dia boleh menyewa rumah. Sini dia kata dia boleh menyewa rumah dengan sebahagian harta peninggalan suami dia. Boleh kata. Tapi kalau suami dia tak tinggal harta, kan, dia tak tinggal harta, maka dia tidak boleh menuntut untuk harta untuk sewa rumah dia. Faham ya? Tadi beza sikit macam ni. Ya, maknanya kalau suami dia ada rumah, dia boleh duduk rumah tu. Kalau suami dia tak ada rumah tapi dia tinggalkan harta, duit lah kan, kata duit, jadi dia boleh menyewa rumah dengan ambil sebahagian daripada harta peninggalan suami. Tapi kalau suami tak ada peninggalan harta, rumah pun tak ada, duit pun tak ada untuk sewa rumah, jadi dia tak boleh tuntut. Tapi kalau waris suami dia sukarela nak tolong, jadi kalau waris dia katalah abang ipar dia, tak apalah kan, kamu duduklah, kita membayar ke apa, maka dia berhaklah, dia boleh ambil, boleh terima. Tapi dia kata kalau tak ada keluarga yang sanggup nak tolong, suami pun tak ada peninggalan, maka dia kata dia boleh duduklah mana yang dia boleh duduk. Nak balik rumah keluarga dia ke, nak sewa rumah sendiri ke, itu mana urusan dia sendiri, kan. Jadi maknanya tidak dibebankan ke atas keluarga suami dia untuk bantu dia, kan, bantu je lah, kan, buat walaupun dalam iddah. Faham ya? Jadi maknanya sebab apa? Sebab tak boleh nak wajibkan ke atas orang dah mati, kan. Macam tu. Jadi itulah yang akhirnya tentang hak yang boleh didapati oleh wanita yang kematian suami. Jadi pada asalnya dia kena beriddah tempat tu. Tapi kalau ada masalah dia boleh pindah. Dan kalau tak ada rumah, kan, maka bergantung kepada ihsan ahli keluarga suami. Kalau mereka nak bantu, dia berhak menerima. Tapi kalau mereka pun tak boleh bantu, mereka pun miskin juga, maka bergantung apa, dia boleh cari tempat tinggal sendiri ikut kemampuan dia. Wallahu a'lam bissawab. Harapnya dah agak cover lah, kan. Mudah-mudahan ya. Okay. Kalau kita nak indah tu, kita boleh pergi masjid solat waktu saja. Itulah
itulah Ustazah kata tadi, kalau kita tengok kepada kisah zaman Nabi SAW tu kan, mereka datang jumpa Nabi SAW untuk bertanya kan. Jadi tak ada, macam tak ada larangan kan. Tapi kena ihdat tu lah. Telekung-telekung tu cari telekung yang tak ada. Kan. Kalau telekung kan macam-macam. Yes, saya. Kalau kita dalam edah, sekali pada terdekat kita tak mampu meninggal. Contohnya Pak Mentua, kita mampu meninggal kan. Kita boleh pergi ke? Dia kalau kita faham kat situ jangan bermalam. Kalau jarak yang kena bermalam itu elakkanlah. Kan sebab Nabi pun pesan kan pada sahabat tadi nak pergilah kan, tapi bila balik malam. Jadi maknanya kalau dia jauh sangat kena bermalam tu elakkanlah. Alhamdulillah, terima kasih kepada